Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Tajuk yang nak kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan, ialah tajuk yang sangat penting. Tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi seorang orang yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Subhanallah. Dan hari ini kita nak kenal apakah ciri-ciri orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang uququl walidain, orang-orang yang derhaka kepada ibu dan ayah dia. Orang-orang yang dia panggil terputus. Uquq ni terputus. Terputus maksud apa? Dia, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia telah disebut sebagai orang-orang yang menderhakai ibu dan ayah. Dia termasuk daripada kelompok orang-orang yang derhaka kepada ibu dan ayah dia, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dan kita nak kenal apakah ciri-ciri ni, sebab kadang-kadang kita melakukan perkara tersebut tapi kita tak sedar kita sedang menderhakai ibu dan ayah kita. Kita buat perkara yang kita rasa macam aku buat betul dah. Aku dah betul sangat dah aku buat ni. Tapi subhanallah, rupa-rupanya dalam keadaan dia buat itu, tuan-tuan, dia tak sedang, dia sedang melakukan satu perkara yang disebut sebagai derhaka kepada ibu dan ayah dia. Dan subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada kesan-kesan daripada penderhakaan yang akan dia lalui sama ada di dunia ataupun di akhirat, yang akan kita bincangkan pada bahagian kedua nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Nabi SAW menyebutkan, bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal." Seorang bertanya, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal sekali? Amal apakah yang paling tinggi sekali kedudukan dia, paling afdal sekali?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala salatu liwaqtiha." Kamu sembahyang pada waktu dia. Kamu sembahyang pada waktu dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, lalu dia bertanya lagi, "Thumma ayyu?" Selepas daripada itu apa ya Rasulullah? Qala
Nabi SAW menjawab, birrul walidain, kamu berbakti kepada ibu dan ayah kamu. Qala qultu, kemudian kami kami bertanya lagi, aku bertanya lagi, thumma ayyu, aku bertanya lagi selepas daripada apa ya Rasulullah? Qala Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan tengok macam mana kedudukan birrul walidain, berbuat bakti kepada ibu dan ayah ni, subhanallah, duduk di antara apa? Sembahyang pada waktu dia dan berjihad fi sabilillah. Bahkan dari segi kedudukannya, tuan-tuan, subhanallah, berbakti kepada ibu dan ayah ini, tuan-tuan, lebih tinggi duduknya daripada kelebihan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang disebut Ashabul A'raf dalam surah Al-A'raf. Ashabul A'raf ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah Ashabul A'raf ini ya Rasulullah? Siapakah orang yang disebut sebagai penghuni Al-A'raf? Nabi SAW ceritakan, Al-A'raf ini satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka. Satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bila duduk di antara syurga dan neraka, orang ni, dia nak masuk syurga pun tak boleh, nak masuk neraka pun tak boleh. Lalu, dibahaskan, diceritakan Nabi SAW, siapakah orang ni? Di antara dia adalah orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Lebih sikit dekat pahala masuk syurga, lebih sikit masuk neraka, lebih sikit dosa dia masuk neraka. Dan salah seorang daripada orang yang akan duduk menjadi Ashabul A'raf ni, penghuni Al-A'raf ini siapa? Ialah orang yang keluar berjihad fi sabilillah tanpa izin daripada ibu dan ayah dia. Dia keluar jihad fi sabilillah dan dia syahid dalam peperangan tersebut, subhanallah, tetapi dia layak untuk masuk syurga Allah, tapi terhalang disebabkan apa? Terhalang disebabkan dia tidak mendapat keizinan daripada ibu dan ayah dia. Jadi subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, rupa-rupanya tuan-tuan, kedudukan berbakti kepada ibu dan ayah ni sangat tinggi kedudukannya. Lalu tuan-tuan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hadis tersebut riwayat Imam Al-Bukhari. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā junāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Surah Al-Isra ayat ke-23 hingga 24. Allah sebut, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu beribadah, jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya, dan jangan kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, salli ala sayyidina Muhammad, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecilku. Surah Isra ayat ke-23 hingga 24. Tuan-tuan, dalam ayat ni, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, yang dimaksudkan dengan berbuat baik kepada ibu ayah ini ialah berbakti, mengasihi, lemah lembut kepadanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, saya cadang pada tuan-tuan yang menyaksikan live video ni, tuan-tuan cuba catatkan dalam komen. Saya cadang tuan-tuan setiap kali kita menuntut ilmu, tuan-tuan bawa pen untuk tulis, sebab dia membantu pada ingatan. Bila kita salli ala sayyidina Muhammad menulis, dia akan bantu untuk ingat. Sebab tu ulama sebut ilmu ni macam kuda liak. Nak tambat kuda tu dengan tali, nak tambat ilmu dengan tulis. Jadi kalau tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan tak bawa pen, tuan-tuan tulis dekat komen ni.
supaya dia tetap berusaha untuk membantu kepada ingat tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Apa Imam Zahabi kata apa? Yang dimaksudkan dengan wabil walidaini ihsana, dengan kepada orang tua itu kita berbuat ihsan daripada berbakti, mengasihi dan lemah lembut kepadanya. Kalau berbentak tu pula apa ni? Jangan kamu membentak mereka. Allah sebut dalam Quran tu. Iaitulah bercakap dengan kasar ketika memasuki usia tua mereka. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, Allah berfirman yang memerintahkan kepada para hambanya agar beribadah kepadanya dan tiada sekutu baginya. Tuan-tuan tengok macam mana Allah memulakan sebelum daripada Allah nak bercakap tentang kita berbakti kepada ibu dan ayah. Allah membicarakan tentang salli ala Sayyidina Muhammad, beribadat kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Allah letak subhanallah selepas kita beribadah kepada Allah, selepas kita mentauhidkan Allah, lepas daripada tu Allah letak berbakti kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan tengok betapa tingginya ranking subhanallah ibu dan ayah kita di sisi Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sesungguhnya perkataan al-qadha dalam ayat ini bermaksud adalah perintah. Mujahid rahimahullah berkata, wa qadha maksudnya Allah memerintahkan. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Ad-Dahaq membacakan ayat tersebut seperti berikut. Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Oleh kerana itu Allah menyandingkan salli ala Sayyidina Muhammad, menyandingkan perintah berbakti kepada kedua ibu ayah dengan perintah beribadah kepada Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok macam mana Allahumma salli ala ulama kata apa? Allah menggandingkan di antara perintah berbakti kepada ibu dan ayah dan perintah untuk berbakti kepada beribadat kepada Allah. Subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allah berfirman, Anishkurli waliwalidayka. Anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu ayahmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Luqman ayat ke-14. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama menyebutkan, ni belum masuk lagi, ni baru mukadimah ni. InsyaAllah kita habis dalam pukul 2 lagi. Panjang, tuan-tuan, senyum pun tak pandai jadi. InsyaAllah dalam pukul 11 lebih sikit nanti kita berhenti insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun firman Allah Ta'ala yang tadi Allah menyebutkan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepadanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, iaitu ni apa? Maksud ni apa? Jangan kamu memperdengarkan kepadanya perkataan-perkataan yang buruk, walaupun hanya perkataan sekalipun, yang merupakan perkataan yang seolah-olahnya tidak ada nilai tetapi mampu untuk menggoncang hati dan perasaan ibu dan ayah. Dan janganlah kamu membentak mereka, iaitu jangan ada pada diri kamu perbuatan yang buruk. Attab bin Rabah berkata, iaitu jangan kamu memukulkan tanganmu kepada kedua ibu dan ayah kamu. Allahu Rabbi. Adapun firman Allah Ta'ala, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, iaitu perkataan yang lemah lembut, baik, penuh kesopanan, kesantunan dan penghormatan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak masuk beberapa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan ataupun menjerumuskan kita. Ada sebut sebagai ciri-ciri anak derhaka. Ciri-ciri anak derhaka. Mari kita tengok apakah ciri-ciri anak derhaka. Kita tak mau ciri-ciri ni ada dalam diri kita. Kita berasa macam tak ada kot, aku okey kot. Tiba-tiba subhanallah kita ada ciri-ciri anak derhaka dalam keadaan kita tak sedar. Ini kita tak mau. Mari kita tengok tuan-tuan. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkata kepada ibu dan ayah dan mengeraskan atau meninggikan suara di hadapan mereka ketika berbicara, dan juga tidak memberikan nafkah kepada ibu dan ayah apabila mereka ketika mereka memerlukannya.
Yang pertama, tuan-tuan, ciri-ciri anak derhaka ni apa, tuan-tuan? Dia cakap kasar dengan ibu dan ayah. Ni satu contoh perkataan. Mungkin kita tak kata tapi kita boleh kata apa? Takkan yang tu tak tahu kot. Salih alaihi wasallam. Ni saya nampak ni, saya sibuk ni, nampak tak? Salih alaihi wasallam. Ni abang long sibuk ni, nampak tak? Mak, takkan yang tu mak tak boleh buat sendiri kot. Tuan-tuan semua, perkataan-perkataan yang dia sebut, tuan-tuan, yang mengguris hati ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, subhanallah, salih alaihi wasallam. Berapa banyak kita melakukan perkara-perkara ni dalam keadaan kita tak sedar, tuan-tuan. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, ada ibu dan ayah kita di rumah, tuan-tuan. Dia merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi dekat kita. Bila kita punya ibu dan ayah di rumah kita, dia merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi dekat kita. Maka manfaatkan kebaikan, manfaatkan nikmat yang Allah bagi itu sebaik-baiknya. Ada orang dia sudah tak ada ibu dan ayah. Tak ada dah. Mak dia tak ada dah, ayah dia tak ada dah. Maka dihilang dah waktu dan kesempatan untuk dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berbakti kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan yang masih ada ibu dan ayah, tuan-tuan, bercakaplah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kadang-kadang, tuan-tuan, subhanallah, memang, tuan-tuan, bila sampai satu tahap ibu dan ayah kita duduk satu tahap, tuan-tuan, dia sudah tua usia dia. Dia jadi macam budak-budak balik, tuan-tuan. Dia cepat merajuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia cepat, Allahumma salli alaihi, terasa, hati dia lembut, tuan-tuan. Dia macam anak-anak kita, macam budak-budak baby tu. Dia nak perhatian kita. Kadang-kadang dia bukan nak sangat, tuan-tuan. Kalau boleh dia nak buat sendiri. Mak ayah kita ni dia tak mau, tuan-tuan. Dia tak mau nak menyusahkan anak-anak dia. Itu sifat mak ayah. Dan kita pun tahu bila kita jadi mak ayah. Kita tak akan buat sesuatu, kita akan tak suruh anak-anak kita yang menyusahkan diri dia. Kita tak mau. Sebab kita rasa macam kita akan menyusahkan anak-anak kita. Kita tak mau, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila sampai satu tahap mak ayah kita, tuan-tuan, dia tak mampu untuk buat benda tersebut. Mungkin ada di kalangan kita dia dah sakit ataupun dia dah lemah, dia dah sebagainya. Maka dia mengharapkan pada waktu tersebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, supaya mak ayah, supaya anak-anak dia dapat tolong dia. Tapi kita pun kadang-kadang kita sibuk, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada urusan kita yang perlu kita lakukan. Maka bercakaplah dia dengan perkataan yang baik. Tuan-tuan sebut dengan perkataan baik. InsyaAllah mak nanti sekejap lagi saya buat. Kita respon, tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta lah, tuan-tuan, tolonglah. Kita berbahasa dengan bahasa yang baik kepada ibu dan ayah kita. Walaupun kadang-kadang ibu ayah kita, tuan-tuan sekalian, dia tak punya bahasa yang baik dengan kita. Tapi tuan-tuan, letaklah dia tu sebagai dalam keadaan semula dia tu orang yang layak untuk menerima perkataan yang baik daripada kita. Ada seorang lelaki dia mengadu dekat saya, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kata dekat saya, dia kata apa? Ayah saya ni, Ustaz, ayah saya ni, Allah Rabbi, Ustaz. Cakap ni kasar. Ustaz. Ayah saya ni suka maki hamun, Ustaz. Ayah saya ni, subhanallah, apa yang dia tak kata kat saya, Ustaz? Saya kata, sabarlah abang. Ustaz cakap senang lah, Ustaz. Ni saya duduk berhadapan dengan dia setiap hari. Saya kalau boleh, saya tak mau jumpa dia, Ustaz. Sebab setiap kali jumpa dia, saya akan bergaduh, Ustaz. Dia akan tinggi suara kat saya akan tinggi suara kat dia. Maka tuan-tuan, saya kata apa? Sabarlah, sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Ini kata, Ustaz cakap sabar senang lah. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina. Saya tanya dekat dia. Saya saja nak conclude, nak bagi dia tak mau bercakap lah. Saya kata, abang lah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja apa? Dia kata, saya kerja sekian-sekian. Alhamdulillah, Allah bagi kerja saya okey lah. Saya kata, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Anak-anak ada. Anak-anak, Alhamdulillah, anak-anak ada berapa orang, semua pun berjaya-berjaya. Saya kata, baguslah, Alhamdulillah, selamat. Allah bagi dekat abang ni hebat, kerja yang hebat, anak-anak, keluarga yang hebat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Salli ala sayyidina. Abang, saya nak tanya abang. Salli ala sayyidina. Apa yang abang ada ni, cuba abang fikir ni. Kalau tak pasal ayah abang dulu yang abang kata ayah abang ni tak guna, yang abang kata ayah abang ni sikit pun tak ada kebaikan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni kalau dulu dia tak besarkan abang, dia tak bagi makan dekat abang, salli ala sayyidina Muhammad, tak bela abang daripada kecil dulu. Rasa-rasa abang ada tak apa yang abang ada sekarang ni? Paling tidak, subhanallah, Ustaz Ismat, waktu dia dengan ibu melahirkan abang pada waktu kecil dulu ni. Bela abang, penuh kasih sayang dulu ni. Subhanallah, Ustaz Ismat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Abang fikir tak? Kalau abang tak boleh nak nilai yang lain-lain dalam kehidupan abang ni waktu abang besar, abang tengok dia semua tak baik. Tapi abang nilai dah. Kalau tak kerana dia dulu waktu kita kecil membesarkan kita, abang tak akan ada macam mana abang ada sekarang. Pun diam, tuan-tuan sekalian, subhanallah, Ustaz Ismat. Sungguh, tuan-tuan, macam itulah keadaan kita kepada ibu dan ayah kita. Tak ada orang yang layak untuk menerima bahasa-bahasa yang manis daripada kita melainkan ibu dan ayah kita, tuan-tuan.
Kita boleh bercakap yang lembut-lembut dengan kawan-kawan kita sebab kita nak orang suka dekat kita. Kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, kita berbahasa dengan bahasa-bahasa yang indah. Sebab apa? Sebab kita nak kawan-kawan kita suka kat kita. Tak ada orang yang layak untuk mendapat bahasa yang indah melainkan ibu dan ayah kita, tuan-tuan. Cakaplah dengan cakap yang lemah lembut. Tuan-tuan tak akan rugi walaupun sedikit. Salih alaihi wasallam. Dia kata kita, "Hoi." Kita kata balik, "Ya, apa yang saya boleh buat?" Kita bersama. Kita hang ni bodoh ke? Dia kata kat kita. Kita kata apa? Tak apa ya, salih alaihi wasallam. Apa ni apa yang saya boleh tolong ayah? Tuan-tuan, kita cakap dengan bahasa lembut. Tuan-tuan tak akan menjatuhkan kehebatan seorang anak dengan dia merendahkan suara dia kepada ibu dan ayah dia. Tak akan jatuh kemuliaan seorang anak dengan dia meletakkan bahasa yang paling indah kepada ibu dan ayah dia. Tuan-tuan, subhanallah salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang pertama apa ni? Berbahasa dengan bahasa yang baik. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak melayani mereka dan berpaling daripadanya. Lebih derhaka lagi apabila mereka mula memerintahkan kepada ibu dan ayah mereka. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina. Allah berfirman, "Wahfidh lahuma junahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Allahumma salli ala sayyidina. Allah kata, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya dengan belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doalah untuk mereka dengan berkata, "Wahai Tuhanku, cuculi rahmat kepada mereka berdua sebagai mereka telah mencurahkan kasih sayangnya semasa kecil." Surah Al-Isra ayat 24. Allah perintah apa ni, tuan-tuan? Perendah diri kita kepada ibu dan ayah. Nah, salli alaihi Muhammad. Perendah diri kita depan ibu dan ayah. Belah kesian kepada ibu dan ayah. Tunjukkan kasih sayang kita kepada ibu dan ayah. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nah, kita buat apa? Kita tak layan mereka, tuan-tuan. Kita paling muka kita daripada mereka. Waktu kita bercakap, waktu dia bercakap dengan kita, tuan-tuan, tahu, kita paling muka kita ke arah yang lain. Biadabnya kita dengan ibu dan ayah kita. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kalau anak kita buat benda yang sama? Kita cakap dengan anak kita tengok macam tu. Kita cakap dengan anak kita pandang kok lain, tuan-tuan. Kita bercakap dengan anak kita bercakap dengan orang lain pada. Apa rasa hati kita? Kita rasa sakit hati, tuan-tuan. Demikianlah ayah kita akan rasa, subhanallah SWT, bila kita melakukan perkara yang sama. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, berpaling muka kita. Kita tak layan dengan dia. Tuan-tuan, mak ayah kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, dia bukan tahu semua. Dia bukan hidup macam zaman kita, zaman penuh dengan teknologi. Dia hidup dalam keadaan, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia duduk, handphone pun dia tak kenal. Lalu subhanallah, tuan-tuan, tak tak? Bila dia minta tolong kita, dia cakap apa kat kita, tuan-tuan, kita kata, dalam hati kita tertik ni, Allah yang tu pun tak tahu. Allah yang tu pun tak reti. Tuan-tuan, sebab tu saya selalu pesan. Kita ni, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila duduk depan mak ayah kita, saya nak minta satu benda. Tuan-tuan, tolong letak telefon tuan-tuan kat tepi. Jangan duduk pegang handphone di depan ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, dia nak bercakap dengan kita. Kita ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita rindukan anak-anak kita. Kita rindu anak-anak kita yang kecil-kecil dulu. Anak-anak kita bila dah besar, dia tak mau jalan dengan kita dah. Dia tak mau pegang tangan kita dah. Nah, dia tak mau dah pergi sana, pergi sini dengan kita. Kita rindukan momen tu. Kita rindu waktu kita balik kerja, anak kita sambut kita depan pintu. Ayah, ayah ni kata. Lalu tuan-tuan, kita seronok setiap hari kita nak balik. Kita jadi excited bila kita sampai depan pintu. Lalu anak kita sambut kita depan pintu. Ayah, ayah dia kata. Kita seronok sangat waktu tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, ayah, mak ayah kita pun rindu dekat kita sama macam tu. Dia rindu, dia nak peluk kita, dia rindu kita mai peluk dia daripada arah belakang, dia rindu kita cium pipi dia macam mana kita duk buat dulu-dulu. Dia rindu kita duk tanya soalan macam-macam. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ayah, ni burung apa? Burung pipit nak. Ni burung apa ya? Burung pipit nak. Ni burung apa ya? Ni burung pipit nak. Burung apa ya? Burung pipit nak. Dia tak jemu-jemu dia jawab. Ni siput apa ya? Siput babi nak. Ni siput apa ya? Siput babi nak. Tuan-tuan, dia duk ulang-ulang sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rindu perkataan-perkataan kita. Dia rindu cerita kita, ngomelan kita, soalan kita. Tuan-tuan, subhanallah saya semat. Sebab tu saya kata, baliklah tuan-tuan. Ada mak ayah kita, kita balik jumpa dia. Ada mak ayah kita balik jumpa dia. Kita pegang tangan dia, kita cium dia.
Kita peluk dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk tuan-tuan sekalian dengan anak-anak kita, kadang-kadang kita nak peluk dia tuan-tuan, dia buat keras macam tu. Ya tak? Kita peluk dia buat keras tu. Dia malu kita peluk dia tuan-tuan. Tambah-tambah kita hantar dia dekat asrama, kawan-kawan dia nampak, dia malu tuan-tuan. Tapi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, kita yang rindu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan pergi jumpa mak ayah kita, tuan-tuan peluk dia. Nah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan pergi balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa mak ayah kita, tuan-tuan peluk dia. Tuan-tuan cium pipi dia. Tak payah ajak tuan-tuan, tak payah dia panggil. Tuan-tuan pergi kat dia. Tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan cium tangan dia, tuan-tuan cium dahi dia. Orang yang paling layak menerima pelukan kita dengan penuh kasih sayang itu ibu dan ayah kita, bukan orang lain. Orang yang paling layak untuk mendapat ciuman paling ikhlas daripada pipi, daripada mulut kita ni ialah ibu dan ayah kita, bukan orang lain. Lalu tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tuan-tuan duduklah di depan dia. Tuan-tuan dengarlah perbicaraan dia. Dengarlah dia nak cerita apa. Tuan-tuan jangan palingkan muka tuan-tuan daripada pandangan dia. Tuan-tuan duduklah, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tuan-tuan hayatilah, tuan-tuan perhatilah wajah dia dengan penuh kasih sayang. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita akan nak tengok wajah tu tuan-tuan. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dia sudah tua tuan-tuan. Subhanallah. Ni nampak kedut-kedut di muka dia tuan-tuan. Dulu muka dia jernih, elok tuan-tuan. Subhanallah sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kedut dia muka dia. Sebab apa? Membesarkan kita. Bersusah payah untuk jaga kita. Tuan-tuan tengok muka dia. Tuan-tuan nilai kedutan-kedutan di muka dia. Dan tuan-tuan bayangkan. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan. Kedut-kedut muka tu tuan-tuan. Subhanallah. Disebabkan perangai kita pada waktu-waktu kecil dulu. Disebabkan susah payah dia mendidik kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Maka tuan-tuan duduklah. Tuan-tuan tengoklah muka dia. Dengar apa saja yang dia nak cerita dekat kita. Dengar je. Tuan-tuan dengar luahan perasaan dia. Dia cerita walaupun benda yang dia cerita itulah benda yang pernah kita dengar dah sebelum ni. Dia ulang cerita. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, tahu tak dulu waktu kamu kecil dulu kamu buat apa? Oh tuan-tuan, dia cerita kita tu berpuluh-puluh kali dah. Kita dengar je. Ingat tak waktu kamu kecil dulu? Ingat tak dulu yang buat apa ni? Dia kata kita. Tuan-tuan, dengar je. Oh, dia kata, saya buat apa dulu mak? Dia kata. Mak pun cerita, dia cerita. Tuan-tuan gelak lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tunjuk muka kata tuan-tuan pernah dengar benda yang tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pandanglah wajah. Jangan pegang handphone depan ibu dan ayah. Jangan. Salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi kita buat apa tuan-tuan? Kita mengarah. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Jangan, jangan. Kita duk mengarah dia, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duduk mengarah ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, balik suruh mak ayah kita main rumah kita. Mak ni kami dekat sini ni tak ada siapa nak jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak banyak. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni tak ada siapa nak tolong jaga kami ni. Waktu kami, Sayyid Syed ni kami duk pergi kerja apa sebagainya. Siapa lagi nak jaga mak ayah kami ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Ni, siapa lagi nak jaga anak-anak kami ni? Nak hantar pergi, salli ala sayyidina Muhammad, nursery mahal. Mak ayah boleh tak tolong duduk kat rumah ni? Kami nak tolong jaga mak ayah bunyi pun. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita duk kata kat anak, kita duk kata kat mak ayah kita kata, ni kami nak tolong jaga puji pun. Kami nak tolong jaga. Bukan nak tolong jaga, rupanya dia nak ambil mak ayah dia untuk tolong jaga anak-anak dia di rumah. Tuan-tuan, bila mak ayah dia duduk di rumah, dia nanti kata kat mak dia, mak ni satgi tolong ni nah, mak satgi ni baju-baju ni mak satgi ni tolong masak kat anak saya lagu ni nah apa semua. Subhanallah tuan-tuan, dia mengarah ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, ibu dan ayah dia. Waktu dia kecil-kecil dulu tuan-tuan, mak ayah dia yang jaga dia. Tak pernah suruh siapa pun untuk jaga dia. Mak ayah dia, mak dia tu, walau miskin macam mana pun, makan nasi dengan kicap saja tuan-tuan. Tak pernah pun suruh orang lain untuk jaga kita waktu kita kecil. Sebab ni anak dia, dia bertanggungjawab. Kita tuan-tuan, tak kita suruh siapa? Kita suruh mak dan ayah kita jaga anak-anak kita. Dan kita perintah dia. Basuh baju, salli ala sayyidina Muhammad. Ni tolong masak kat anak saya. Ni tolong ni apa, mau ayah dah duduk kat sini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya takut tuan-tuan, kita duk buat benda yang Nabi SAW sebut tentang akhir zaman. Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia.
Siapa tuan dia? Orang yang mengarahkan dia untuk kerja tanpa membayar sebarang upah. Hamba, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia memperhambakan ibu dan ayah dia. Dia hantar pergi negeri, dia bayar tuan-tuan sekian-sekian harga. Dia panggil mak ayah dia untuk jaga anak dia, tuan-tuan, sekupang pun dia tak bayar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, beringat elok-elok. Yang ketiga, ciri-ciri anak-anak derhaka ni, menajamkan pandangan mata atau mencemuhkan bibir kepada keduanya ketika marah atau kesal kepada mereka kerana sesuatu hal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, bila kita, tuan-tuan boleh bayang tak buat apa? Dia tajamkan mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dia cemuhkan bibir. Bila apa? Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada benda yang dia sebut, ada benda yang mak ayah dia sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian dia tak suka perkataan ibu dan ayah dia tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia marah kepada ibu dan ayah dia tu. Pandang, tengok mata, salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, janganlah sedih tuan. Bila kita buat macam tu pada ibu dan ayah kita, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, macam itulah anak-anak kita akan buat kat kita. Tuan-tuan ingat dulu. Lah ni kan anak-anak kita ni, selalu duk sakitkan hati kita. Selalu duk toreh-toreh hati kita. Kita rasa sedih. Siapa anak kita buat macam ni? Kita nak sembang anak-anak kita. Nah, tapi kita cakap sepatah dia jawab tuan. Kita jawab sepatah dia jawab. Kita tanya dia sepatah dia jawab. Kita harap dia panjang-panjangkan cerita, kita nak dengar dia punya ngomelan dia, nak dengar. Tapi tuan-tuan, dia tak mau bercakap dengan kita, dia tak mau sembang kita. Kita ni macam, dia macam, tak tahulah tuan-tuan, ada anak-anak kita dia melakukan perkara-perkara yang tak sampai di hati kita. Kita tak sanggup nak tengok handphone dia. Kita tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian kita takut nak tengok handphone dia sebab kita takut lagi kita berjumpa benda yang akan menghancurkan hati kita. Ada anak-anak kita buat tu benda tuan-tuan, subhanallah, yang kita rasa macam, ya Allah, pasal apalah anak aku buat kat aku macam ni. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan patah balik. Flashback balik. Apa dulu? Pernah tak kita buat benda yang sama pada ibu dan ayah kita? What you give, you get back, tuan. What you give, you get back. Apa yang kita buat dulu pada ibu dan ayah kita, kita takut benda itulah yang anak-anak kita akan buat kat kita. Jadi kita sedih, tuan, kita risau. Maka tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, jangan macam tu. Kadang-kadang memang bila mak ayah kita dah sampai usia tua dia, tuan-tuan, dia sangat sensitif. Sangat sensitif. Tuan-tuan, maka subhanallah, kalaupun dia buat satu perkara yang menyakitkan hati kita, akan menyebabkan kita marah, tuan-tuan, jangan sampai kita menajamkan mata kita, mencemuh bibir kita pada ibu dan ayah kita. Tak patut dia menerima yang sama, tuan. Waktu dia kecil dulu, tuan-tuan, dia nak bagi kat kita yang paling baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari, tuan-tuan, waktu dia pergi tawaf, dia terjumpa dengan seorang lelaki yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, dukung ibu dia duk tawaf. Dukung ibu dia waktu tawaf. Sepanjang tawaf dia dukung ibu dia. Sepanjang urusan umrah ataupun haji itu dia dukung ibu dia. Berjumpa lah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku kagum dengan kamu, subhanallah. Hebat kamu. Lalu dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apakah dengan aku lakukan sedemikian ini akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terbalas jasa-jasa ibu aku kepada aku? Lalu kata Umar radhiyallahu an, tidak, walaupun setitis peluhnya ketika dia melahirkan kamu. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina, setitis peluh dia tu takkan challenge. Seorang lelaki pun sama, duk tawaf, duk pergi buat ibadat dalam keadaan dukung mak dia. Lalu berjumpa dengan seorang. Lalu orang tu kata, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, hebat kamu ni. Hebat kamu ni. Kamu dukung ibu kamu buat ibadat macam ni. Khidmat pada ibu kamu sampai ke tahap macam ni. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, tak sama aku dengan ibu. Waktu dulu, waktu aku sakit, salli ala sayyidina Muhammad, waktu kecil, dia harap supaya aku segera sembuh. Tapi subhanallah, lah ni waktu dia sakit, aku jauh di sudut hati duk harap bagi dia segera pergi. Tuan-tuan yang sekalian selamat,
Demikianlah keadaan dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi, yang keempat, membuat kedua ibu bapanya bersedih dengan melakukan satu hal. Meskipun si anak itu berhak untuk melakukannya, namun wajib diingati, hak kedua ibu bapa ke atas diri lebih besar daripada hak seorang anak. Apa dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Nah, dia nak buat satu benda yang dia rasa benda tu betul, tapi perbuatan tersebut akan menyebabkan sedih ibu dan ayah dia. Dia kata, saya patut buat macam ni, saya kena buat macam ni. Ini benda yang saya patut buat. Tapi dengan buat tu menyebabkan ibu bapa dia sedih. Jangan buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, ulama sebut, jangan cerita benda yang tak patut kita cerita pada ibu dan ayah kita, walaupun benda tu betul. Nah, sudah-sudahlah tuan-tuan kita menggundah gulanakan hati dia. Dia sedih dengan kita ni lama dah, tuan-tuan, daripada kecil lagi. Jadi subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang kita susah ni. Ada time-time yang kita berhadapan dengan kesusahan dalam hidup. Tak payah cerita kat mak ayah. Sebab dia akan menyebabkan susah hati dia. Dia akan menyebabkan susah hati dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kita kadang-kadang kita nak cerita pada ibu dan ayah kita. Kita nak cerita. Kita nak luah perasaan. Bulan ni nampak gaya macam bisnes teruk, bisnes tak okey. PKP ni meniaga tak boleh, nampak gaya macam bulan ni tak ada pendapatan, nak kena bayar lah apa semua sebagainya. Tuan-tuan, benda-benda macam tu tuan tak payah cerita kat dia. Sebab hanya akan menambahkan kerunsingan dalam hati dia. Hati dia akan jadi runsing. Hati dia akan jadi susah. Orang tua-tua susah hati, tuan-tuan, tak sama macam kita punya susah hati. Kita susah hati sekali, tuan-tuan boleh start kereta, tuan-tuan boleh buat apa, tuan-tuan boleh tengok internet, tuan-tuan bla bla, tuan-tuan boleh tengok movie, lama-lama redalah hati kita. Tuan-tuan boleh telefon kawan kita, tuan-tuan boleh pergi kalau ada masalah dengan perundangan, tuan-tuan call lawyer ke, tuan-tuan call bank ke apa semua sebagainya. Tuan-tuan boleh buat benda tu, tapi mak ayah kita tak boleh buat benda tu. Akhirnya benda tu akan merungkum dalam hati dia, dia akan susah hati, dia akan menyebabkan sakit pada tubuh badannya. Maka tuan-tuan tak payah cerita. Kalau dia tanya kat kita, macam mana malu okey ke? Alhamdulillah, semua okey mak, alhamdulillah. Anak cucu okey ke? Semua okey mak, alhamdulillah. Walaupun tuan-tuan dalam keadaan kita kesusahan, jangan bebankan dia dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada akal dia. Tuan-tuan fahamlah situasi yang macam tu. Tuan-tuan, ada orang yang tuan-tuan dia cepat-cepat, dia rasa macam orang yang paling layak untuk menerima semua, untuk mendengar semua luahan dari ibu dia. Betul tuan-tuan. Sebab mak kita adalah orang yang very good listener. Tu mak kita. Sebab dia kenal kita. Dia lahirkan kita. Dia ni orang yang paling hebat mendengar. Apa saja benda tuan-tuan sekalian, mak kita adalah pendengar paling setia. Dia tak sama macam kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita, tuan kita cerita kat dia. Hantar dah aku ni macam ni, susah apa semua. Okey, lah nanti dia kata apa? Tu nak pinjam duit tu. Kita cerita kawan kita luar pasal. Han dengar je. Kita bukan dengar saja ni, mesti ada benda apa. Dia dengar tu dia ikhlas. Tapi mak kita orang yang paling ikhlas dalam dunia dekat kita. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, dalam keadaan dia mendengar, dia juga akan proses. Dia juga akan fikir. Dia sampai malam dia tak boleh tidur. Bila malam dia tak tidur, tuan-tuan, apa jadi? Dia akan sakit. Maka tuan-tuan, kadang-kadang bukan menipu tuan-tuan. Kita bukan menipu, tapi kita nak jaga perasaannya. Kita tak mahu dia bersusah hati. Kita tak mahu dia sedih. Maka tuan-tuan, bercakaplah. Walaupun kita rasa, sallallahu alaihi wasallam, kita patut nak cerita kat dia. Tapi tuan-tuan, ceritalah keadaan macam mana. Cerita keadaan yang menyenangkan hati dia. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ingat tuan, jangan buat benda sedih. Tuan-tuan nak buat satu benda kemaksiatan, tuan-tuan kena ingat. Kalau mak ayah kita tahu benda maksiat kita buat, dia akan sedih hati dia. Maka tuan-tuan, tolong jangan buat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat, kita kadang-kadang anak-anak, bila kita buat satu benda yang silap, orang akan kata apa kat kita? Hang ni anak siapa? Tuan-tuan kena ingat, sallallahu alaihi wasallam. Dia akan balik kepada siapa? Dia akan balik kepada ibu dan ayah dia. Dia akan balik pada ibu dan ayah dia. Dan tu ada budak tu mencuri apa semua dekat tu. Tu anak siapa tu curi tu? Dia tak kata tu siapa, dia kata anak siapa tu. Tuan-tuan, semuanya akan balik kepada dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, inilah keadaannya. Baik, yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengabaikan mereka dan membiarkan mereka di masa tua ataupun di masa sakit mereka. Allahu Rabbi. Ada orang yang Allah uji dia tuan-tuan dengan ibu ayah yang sakit yang perlu dijaga. Inilah waktu ujian paling besar. Tuan-tuan,
Bila dalam keadaan sakit yang berpanjangan, tuan-tuan akan tengok akan bergaduh anak beranak. Ni Kak Long kerja, oh ni Kak Ngah kerja, oh ni apa ni Abang Long kerja, ni Abang. Waktu tu tuan-tuan, ayah kita ni tuan-tuan macam apa tuan? Macam bola. Tendang, tendang pergi sana. Tendang pergi sana. Tendang pergi sana. Tapi bola tahan kira lagi tuan-tuan. Tendang-tendang pun orang cari lagi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi duk kira nak skor gol ya. Ni kira skor gol ya. Siapa dapat dia kalau masuk gol, oh seronok. Gol tu gol lah maksud dia. Tuan faham tak ni? Masing-masing pun duk apa? Tuan-tuan sekalian sebab doa supaya apa? Supaya pi cepat sikit. Supaya mudah sikit urusan ni pun sebagainya. Tuan-tuan, Allah Rabbi, Allah ada orang yang menilai apabila ibu dan ayah kita sakit, apabila ibu dan ayah dia sakit, itu waktu untuk dia berkhidmat sebaiknya kepada ibu dan ayah dia. Waktu dia nak suap makanan dalam mulut ibu ayah dia. Macam mana ibu ayah dia suap dia waktu dia kecil dulu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang sanggup nak pergi buang mak ayah dia. Tuan-tuan dekat mana? Dekat tempat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat penjagaan. Ada sahabat saya berhenti kerja tuan. Bila ayah dia sakit, dia berhenti kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi khidmat, jaga mak ayah, jaga ayah dia. Tapi Allah janji tuan-tuan, rezeki dia tak akan putih. Orang yang khidmat pada ibu dan ayah, rezeki dia tak akan putih. Tuan-tuan, waktu subhanallah dia duk jaga ibu ayah dia sakit, waktu jaga ayah dia sakit tu tuan-tuan, orang offer dia kerja macam-macam. Dan waktu tu juga tuan-tuan, rezeki dia tak putih tuan-tuan. Subhanallah sallallahu Muhammad. Sebab dengan niat dia nak jaga ayah dia yang sakit. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada orang pergi letak mak ayah dia dekat apa? Allahumma salli Muhammad, dekat ni. Dekat pusat penjagaan. Hilang nikmat dia untuk berbakti pada ibu dan ayah di usia-usia, di hujung-hujung usia. Yang berikutnya, salli ala sayyidina Muhammad. Malu untuk mengakui kedua ibu ayahnya di hadapan orang kerana keadaan kedua ibunya yang miskin, mungkin berpenampilan sederhana, tidak berilmu, cacat atau alasan-alasan sebagainya. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia malu. Dia malu nak mengaku tu ibu dia. Dia malu dia mengaku tu ayah dia. Pasal apa? Pasal penampilan dia tak sempurna. Pasal dia tu cacat. Pasal dia tu ada kelemahan dia. Pasal apa sebagainya. Tuan-tuan, ini ciri anak-anak derhaka. Macam cerita si Tanggang. Macam cerita Tanggang kan. Jadi sumpah je batu. Ada orang kata apa? Pasal apa sumpah di batu? Sumpah di TS ke? Jadi gak manfaat. Sumpah di TV ke apa sebagainya. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang malu dengan penampilan ibu dan ayah, nak cerita kata ni mak dia, ni cerita ayah dia. Oh subhanallah. Jom mak nak ikut sekali boleh tak? Tak apalah mak, saya ni kalut-kalut apa semua ni. Pasal apa yang dia tak mau bawa mak ayah dia tu? Pasal dia malu sekali dia nak cerita kata ni mak ayah dia. Tuan-tuan, dan yang berikutnya yang ketujuh, apa dia? Duduk mendahului ibu ayahnya dan berbicara tanpa minta izin ketika duduk dalam majlis di mana ibu ayahnya hadir dalam majlis tersebut. Dan ini adalah sikap sombong dan takabur dan melecehkan ibu dan ayah. Tuan-tuan, mak ayah dia duduk dalam majlis tu. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak bercakap dalam majlis tersebut. Dia nak masuk, dia pergi dulu, dia tinggal mak ayah dia di belakang. Dia tak mendahulukan ibu dan ayah dia, salli ala sayyidina Muhammad, di hadapan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dahulukan ibu dan ayah. Bahkan nak bercakap pun minta izin daripada ibu dan ayah. Mak ayah saya izin cakap ya. Sampai macam tu penghormatan yang kita perlu berikan kepada ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, ni 7 di antara 7 ciri anak derhaka. Banyak lagi ciri-ciri anak derhaka yang kita harap kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Baik. Kita nak masuk kepada apakah seksaan ataupun kesan daripada anak-anak derhaka ni yang Allah akan bagi dekat dia. Baik, seksaan dan kesan yang akan diterima oleh orang-orang yang disebut sebagai anak derhaka ni. Yang pertama, kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Allahu Rabbi. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul jannah.
Allah Rabbi. Salat jemaah. Ni Nabi SAW naik 3 tangga mimbar. Nah. Nabi suruh raghima. Nabi kata, amin, amin, amin. Amin, amin. Lepas tu, selepas daripada khutbah, Nabi SAW tanya, Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Tadi ada malaikat Jibril mai. Malaikat Jibril berdoa. Aku aminkan doa Jibril. Siapa yang amin ni? Yang amin ni penghulu segala malaikat. Yang berdoa ni siapa? Penghulu segala malaikat. Yang mengaminkan siapa? Yang mengaminkan ialah penghulu para rasul. Manusia paling mulia. Apa doa dia? Yang pertama, doa dia. Man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Siapa yang masuk Ramadan kemudian dia tak dapat pengampunan, celaka orang ni. Yang kedua, apabila disebutkan nama aku, dia tak berselawat pada aku, celaka orang ni. Yang ketiga, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Celakalah, kehinaan-lah. Kepada siapa? Lalu kami bertanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qila man ya Rasulullah, kami tanya, kepada siapa Rasulullah yang kehinaan tu? Allahumma salli sama. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yudkhil jannah. Orang kepada orang yang mempunyai 2 ibu ayah yang sudah lanjut usia, atau salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikan dia sebab untuk masuk syurga. Dan ibu ayah kita tu kunci syurga, tuan. Nah, kita nak masuk syurga tu ibu ayah kita tu kunci dia. Allah bagi kunci tu siap kat kita, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga tu, kunci dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang mengabaikan kunci ni. Dia boleh buat macam-macam ibadat, tapi dia mengabaikan ibu dan ayah dia. Tuan-tuan, manfaat. Buat sungguh-sungguh. Berbaktilah pada ibu dan ayah. Berbakti waktu hidup. Berbakti waktu hidupnya untuk urusan kehidupan dia dan urusan ibadat dia. Dan berbakti juga selepas daripada kematian dia. Macam mana berbakti waktu hidup dia? Tuan-tuan penuhi segala hajat dia. Tuan-tuan penuhi segala keperluan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jaga hatinya. Macam mana pula nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Tuan-tuan nak memenuhi keperluan dia, nak berkhidmat kepada untuk urusan ibadat dia. Tuan-tuan permudahkan segala urusan ibadat dia. Ada anak-anak Allah bagi kelebihan sikit, belilah kereta kecil kat ayah untuk dia pergi masjid. Tak? Beli kancil ke untuk mudah dia bawa. Kita ayah tak maulah kereta besar-besar. Ayah nak pergi masjid je senang sikit. Tak apa. Nak pergi masjid senang sikit. Ayah beli kancil dah kat ayah. Beli. Tapi janganlah beli kancil yang dah buruk lagi, nak rosak, dia kena repair. Belilah kereta yang elok sikit. Abuan nak pergi masjid. Orang yang ada kemampuan. Beli motor kat dia sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Permudahkan urusan dia untuk dia pergi masjid. Dan jangan membebankan dia dengan satu perkara menyebabkan dia terpinggir daripada melakukan ibadat. Kita pergi letak anak kita kat situ untuk dijaga sampai dia tak sempat nak baca Quran, sampai dia tempat nak istirahat, sampai dia tak sempat nak pergi masjid. Pak Long lama tak nampak masjid ni sampai ganti tuk bilai baru apa semua ni. Anak kecil lah ni tu, cucu dia pun main hantar jaga pula dah. Tak boleh nak pergi masjid tuan tu. Pasal apa? Pasal kena bela cucu. Kita permudahkan urusan ibadatnya di usia tua dia. Ayah, ni ada kuliah zuhur kat sini. Ayah nak pergi tak? Mari saya pergi hantar. Kita permudahkan tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan menyulitkan urusan ibadat dia. Dan kalau mak ayah kita telah meninggal dunia, kita buat apa tuan-tuan? Kita buat apa? Kita penuhkan kantung-kantung ibadat dia dengan kantung-kantung pahala dia dengan ibadat yang kita buat. Sedekah, niat pada pahala ibu ayah. Baca Quran, niat pahala pergi kat ibu ayah. Buat sembahyang sunat, niat pahala sampai pada ibu ayah. Duduk majlis ilmu, ya Allah, kalau jadi ni pahala, ya Allah, sampaikanlah kepada ibu dan ayah kita. Maka tuan-tuan, subhanallah, penuhkan kantung pahala dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan amalan yang kita niat pada dia. Yang kedua, doa kat dia banyak-banyak yang telah meninggal dunia. Allah, lapangkanlah kuburnya, ya Allah, beri ketenangan dalam kehidupan dia, ya Allah, dalam kehidupan barzah dia, ya Allah, jauhlah dia daripada siksa, ya Allah, engkau kasihanilah dia, ya Allah, engkau beri kasih sayang daripada dia, ya Allah. Doa pada setiap hari. Yang ketiga, buat apa tuan-tuan yang dirahmati sekalian? Allahumma salli ala Muhammad, bantuan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Buat apa? Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kita meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Yang dia buat maksiat. Sebab maksiat itu tuan-tuan akan dibentangkan kepada dia. Kita tak mau dari hati. Yang keempat, tuan-tuan,
selesaikan segala masalah yang dia hadapi waktu hidup di dunia dulu. Kalau dia ada masalah dengan orang, kalau dia ada hutang sebagainya, pergi selesai dan bantu supaya dia selamat nanti di akhirat. Tuan-tuan, itu yang kita kena buat. Nah, itu yang pertama. Kehinaan. Kata Nabi SAW, kepada siapa? Kepada orang yang Allah bagi dekat dia orang tua, ibu ayah dia. Sudah lanjut usia, seorang ke ataupun keduanya, tapi tak jadi sebab dia untuk masuk syurga. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apakah kesan daripada dia menjadi anak yang derhaka ni tuan-tuan? Disegerakan azab walaupun masih hidup di dunia. Antara orang yang mendapat azab yang segera. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kullu dhunubi yuakhirullahu ma sya'a minha ila yaumil qiyamah. Semua daripada dosa itu akan dilewatkan oleh Allah hukumnya mengikut kehendaknya sehingga ke hari kiamat. Kita buat dosa, ni kita sebut laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya telah Allah utuskan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat sekalian alam. Dia antara yang sebut sebagai rahmat Nabi SAW ini kepada umat dia ialah dosa-dosa yang kita buat itu Allah tangguhkan azab. Tangguh azab. Tapi ada orang yang Allah bagi segera azab. Tak tangguh dah ni. Siapa ni tuan-tuan? Illa kecuali. Sallallahu alaihi Muhammad. Uquqal walidain. Orang yang derhaka kepada ibu ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Fa inna Allah ta'ala yu'ajjaluhu li sahibihi fil hayati qabla mamati. Maka sungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian dia lagi. Allah Rabbi. Waktu orang yang derhaka pada hidup dia tak tenang kan. Hidup dia takkan tenang. Kehidupan dia akan tunggang langgang. Ada satu kisah dia ni. Kita berhenti lebih kurang 10 minit lagi insyaAllah. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan, dia mengadu kat tok guru dia. Dia kata, Ustaz, saya ni hidup saya ni Ustaz tunggang langgang. Buat apa pun tak jadi. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Hidup tak kena. Semua tak kena. Satu ya soalan tok guru dia tanya kat dia. Kamu ada masalah dengan ibu kamu ke? Dia kata, tak ada, nampak okey je. Mak saya okey je. Balik rumah mak saya okey. Okey je, nampak okey. Dia kata, cuba kamu balik tengok, kamu tanya kat dia betul-betul. Ada tak dia kecil hati puan kamu? Dia pun tuan-tuan ambil cuti start kereta balik jumpa mak dia. Lalu sallallahu alaihi Muhammad jumpa mak dia, dia duduk depan mak dia. Mak, saya ada buat salah apa kat mak ke? Mak kata, tak ada apa semua okey je. Dia pegang tangan mak dia, dia duduk tengok muka mak dia, dia kata, mak cerita tu kok ada saya buat yang saya tak sedap. Mak dia keluar air mata, kata ni ada cerita ni. Mak dia kata, dulu ingat tak waktu sekolah menengah dulu ni? Cerita lama, cerita sekolah menengah dulu ni. Dia kata, ada waktu tu pakai seluar koyak-koyak kot. Zaman tu kan, zaman rock kapak tu, seluar koyak-koyak tu. Dia kata, mak ingat kata seluar tu rosak, mak pergi buang. Ingat tak? Dia ingat. Kamu balik-balik kamu marah mak. Kata, mana seluar tu? Dia kata, bila mak tak tahu, mak ingat seluar tu rosak. Kamu ingat tak kamu ambil seluar tu, kamu lempak kat muka mak. Waktu tu mak kata, ya Allah, balaslah kat dia. Dan hati. Tapi mak ni tuan-tuan, dia, Allah SWT, dia, sagi dia pergi masak. Nah, sagi dia pergi jamu makan anak dia. Sagi dia, macam tu. Tapi rupanya tuan-tuan, benda tu, perkataan itu melekat. Dan hidup anak dia tunggal langgang lepas pada tuan-tuan. Sampai tak kena. Lalu subhanallah tuan-tuan, Allah SWT, dia minta ampun kat mak dia. Waktu tu mak dia ampunkan dia. Waktu tu barulah tuan-tuan, hidup dia kembali tenang. Itu tuan-tuan, jaga Allah SWT. Ada orang buat amalan, salih ala Muhammad, tuan-tuan, buat perkara yang menyebabkan dia jadi anak derhaka, hidup dia akan rosak. Hidup akan tenang. Allah akan bagi azab dekat dia, Allah akan bagi hukuman dekat dia siap-siap waktu hidup di dunia. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Diharamkan kepadanya untuk masuk ke syurga Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat Imam Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, thalathun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim jannah,
3 orang yang Allah haramkan baginya syurga. 3 jenis orang yang Allah akan mengharamkan untuk syurga. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang ketagihan arak. Orang yang duduk dalam ketagihan arak sampai mati duduk ketagih arak, orang ni haram masuk syurga. Yang kedua, orang yang uququl walidain, orang yang derhaka pada ibu dan ayah. Dan yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wad-dayyus alladhi, salli ala sayyidina Muhammad wad-dayyus, orang yang dayus, yang dia membiarkan, salli ala sayyidina Muhammad, membiarkan maksiat yang dilakukan oleh ahli keluarga dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang ni apa tuan? Yang pertama, orang yang ketagihan arak. Yang kedua ialah orang yang derhaka pada ibu dan ayah. Dan yang ketiga, ad-dayyus. Ad-dayyus ni siapa? Orang yang membiarkan ahli keluarganya duduk dalam maksiat. Suami, dia biar isteri dia duduk maksiat, biar dia. Isteri tak pakai tudung, biar dia. Isteri dia buat maksiat, biar dia. Anak-anak dia buat maksiat, biar dia. Besar dah, dia tahu dah. Tu siapa bawa naik motor dah? Allah, kawan lain, tunang dia. Nah, tu naik motor duduk orang tu pergi mana tu? Tengok wayang. Siapa tu? Tunang dia, biar dia. Tunang dia. Nah, boleh tunang. Duduk dalam maksiat, tapi seolah bapak tu dia panggil ad-dayyus. Lagi, apakah dosa ataupun kesan kepada orang yang melakukan kemaksiatan? Salih ala orang yang derhaka pada ibu dan ayah dia. Dia dimurkai oleh Allah SWT. Hidup dia dalam kemurkaan Allah. Salih ala sayyidina Muhammad. Anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu ridha rabbi fi ridal walidain. Salih ala sayyidina. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi, hadis hasan. Ridha rabbi fi ridalil walid. Fi ridal walid. Redha Allah itu, redha Tuhan itu bergantung kepada redha seorang bapa. Dan murka Allah itu, murka Tuhan itu tergantung kepada murkanya seorang bapa. Dalam satu riwayat dalam satu riwayat lain disebutkan redha Allahu ala redha walidain. Redha Allah itu bergantung kepada redha kedua ibu dan ayah. Orang yang duduk dalam keadaan salli ala sayyidina Muhammad tidak ada redha ibu dan ayah dia, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allah tak redha dekat dia. Dan yang berikut terakhir pada hari ini, tuan-tuan, banyak lagi lah, saya nak ambil beberapa saja sebab kita mengejar masa. Tidak diterima lagi amal ibadat, tidak diterima amal dan ibadat dia, kesan dia. Nah, dalam satu riwayat Abu Hasan bin Ma'ruf, Allah tidak akan menerima ibadatnya, solatnya orang yang dibenci kedua ibu ayahnya yang tidak menginayah kepada dia. Tidak akan diterima ibadat dan solatnya orang yang dibenci oleh kedua ibu ayahnya yang tidak menginayah kepada dia. Mak ayah dia tak nayah kat dia pun. Tak buat khianat kat dia pun. Tapi perbuatan dia mengundang kebencian ibu dan ayah dia. Maka apa jadi? Amal yang tidak diterima oleh Allah. Dalam satu kisah, saya nak tutup dengan kisah ni. Kisah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai radhiyallahu anhu. Dia kata Malik bin Dinar ni, waktu dia pergi buat haji, dia tengok ramai jemaah haji buat haji pada tahun tu. Lalu dia terdetik di hati dia, dia kata, berapa ramailah orang yang diterima amalannya untuk aku mengucapkan tahniah. Dan berapa ramai pula lah orang yang Allah tak terima amalan dia ni. Salih ala sayyidina Muhammad untuk aku mengucapkan takziah pada dia. Bila tengok ramai-ramai tu, dia kata apa? Dalam ramai-ramai ni berapa orang lah yang Allah akan terima ibadat dia. Berapa ramai pula yang Allah orang tak terima. Lalu, tiba-tiba malam tu dia tidur. Dia bermimpi. Mimpi. Dia mimpi apa? Dia kata, salih ala sayyidina Muhammad, ada seseorang berkata kepadanya, wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya semua jemaah yang menunaikan haji dan umrah pada kali ini, demi Allah, Allah telah mengampunkan dan menerima amalan mereka semua kecuali seorang lelaki saja. Allah sangat murka kepadanya. Allah tidak menerima haji dan melemparkan kembali kepada wajahnya. Lalu dia khawatir yang
dimaksudkan itulah dia sendiri. Lalu pada malam berikutnya dia mimpi lagi dengan mimpi yang sama, tapi suara itu kali ini dia kata apa? Lelaki itu bukanlah kamu, tetapi lelaki itu berasal daripada bandar Balkh, Khursan, dan namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Allah amat murka kepadanya. Allah tidak menerima hajinya dan melemparkan kembali pahala itu kepada wajahnya. Pada waktu pagi dia pun keluar mencari, dia pergi cari yang nama dia Muhammad Harun al-Balkhi itu. Lalu tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, dia pergi sampai ke Balkh. Lalu dia tanya pada orang ramai, kamu kenal tak Muhammad bin Harun? Lalu dia pun menjawab, bahkan. Lalu Malik bin Dinar, wahai Malik bin Dinar, kamu bertanya tentang seorang lelaki yang paling baik dan tidak ada seorang di Khurasan ni yang lebih banyak ibadat dan lebih zuhud melainkan dia. Malik bin Dinar pun takjub tapi rasa pelik. Dia ni cerita dia ni banyak ibadat sangat, dia ni hebat sangat, tapi pasal apa? Aku mimpi dia ni, Allah tak terima amalan dia. Allah murka sangat kat dia, macam berbeza. Lalu Malik bin Dinar pun pilah ke celah-celah rumah tu, dia jumpa satu rumah usang. Dan dia berjumpalah dengan Muhammad bin Harun ni. Dia berdiri di belakang dinding. Tangan kanan dia putih, tergantung di leher dia. Tulang selangkarnya telah ditebuk dan diikat dengan rantai besi dan digari pada kaki dia. Pelik tuan. Dia tengok dia ni awak lain macam ni. Dengan tangan putih sebelah, gantung kat leher, dengan tulang selangkar dia tebuk. Tulang selangkar ni, selangkar kan? Tulang selangkar dia tebuk, besi, ikat pada kaki dia. Pelik ni. Lalu dia berkata, siapa kamu wahai tuan? Orang tu tanya dia. Dia kata, aku Malik bin Dinar. Dia bertanya lagi, wahai Malik bin Dinar, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu dapat mimpi? Oh, lagi pelik. Dia kata, wahai Malik bin Dinar, kamu main ni pasal apa? Kamu dapat mimpi ke? Dia kata, macam mana dia ni boleh tahu? Ceritakan mimpi itu kepadaku. Lalu jawab Malik bin Dinar, aku malu untuk berjumpa kamu, tambahan pula untuk menceritakan mimpi aku pada kamu. Dia menjawab, usah malu. Maka Malik bin Dinar pun menceritakan apa yang dialami oleh mimpinya. Lalu dia pun menangis begitu lama. Selepas itu dia berkata, wahai Malik bin Dinar, kisah mimpi ini diceritakan kepada aku semenjak 40 tahun lepas. Setiap tahun mesti ada orang alim macam kamu yang mai cerita tentang mimpi dia tentang aku. Bahawa aku ni termasuk penghuni neraka. Tuan-tuan, subhanallah. Tak boleh nak bayang hidup dia macam mana kan. Malik bin Dinar pun terus bertanyakan kepada aku, apa yang kamu lakukan? Apa besar dosa yang kamu buat sehingga Allah sangat murka dekat kamu? Dia menjawab, ya, dosaku lebih besar daripada langit dan bumi. Gunung ganang, arash dan kursi. Malik bin Dinar membalas, ceritakan mengenainya kepadaku agar aku dapat memberi peringatan kepada manusia yang lain. Dia mula cerita, wahai Malik bin Dinar, aku dunia sangat suka minum arak. Pada satu hari aku meneguknya bersama-sama dengan kawan-kawanku sehingga aku mabuk dan hilang akal. Aku pulang ke rumah dan aku dapati ibuku sedang menyalakan api dekat dengan tempat bakar api itu. Pendiangan api itu. Melihat kepada aku terhoyang-ayang agak kerana mabuk, lalu ibuku datang kepada aku dan menasihati aku. Dia berkata, wahai anakku, petang ni petang terakhir Syakban. Malam ni kita nak masuk Ramadan. Esok semua orang nak puasa. Pasal apa kamu duduk mabuk lagi? Takkah kamu malu pada Allah? Mak cakap macam tu je. Nasihat dia. Lalu dia kata apa? Dengan perasaan marah, aku mengangkat tangan lalu menampar mukanya selalu berkata. Lalu dia berkata, wahai anakku, kamu nak ditimpa celaka ke? Salih Al-Syamad. Kata-kata itu membuatkan aku lebih geram dan marah. Akhirnya dengan perasaan marah yang meluap-luap, aku mengangkat ibuku, lalu aku melemparkannya ke dalam pendiangan api yang sedang marak tersebut. Dia bukan sedang, tuan, dia mabuk. Isteriku yang melihat perbuatan itu terus membawaku masuk ke bilik dan menutup pintunya. Menjelang tengah malam, aku mula sedar diri daripada mabuk. Lalu aku panggil isteriku. Isteriku menyahut dengan panggilan yang kasar. Lalu dia katakan kepada aku. Lalu aku katakan kepadanya, kenapa kau kenapa kau cakap kasar? Aku tak pernah tengok kamu kasar macam ni. Lalu dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam, engkau tidak layak lagi mendapat layanan yang baik daripada aku. Sebab perbuatan yang kamu lakukan. Engkau telah membunuh ibumu sendiri. Salli alaihi Muhammad. Dan engkau campakkan dia ke dalam api sehingga rentung tubuh badannya.
Allah Rabbi, mendengarkan kata ibuku, aku tak dapat mengawal diriku, lalu aku pergi ke pendiangan api tersebut dan aku melihat ibuku telah rentung seperti sebuku roti yang telah hangus. Dalam kesedihan dan kekesalan yang teramat sangat, aku terus mencapai sebatang parang, lalu salli ala sayyidina Muhammad, aku letakkan di tangan kananku di hadapan muka pintu, lalu aku tetak hingga terputus. Aku tebuk lubang di sekitar tulang selangka aku dan aku masukkan rantai besi ini, lalu aku ikat di kedua kakiku dengan gari besi. Harta aku sebanyak 8,000 dinar. Dia orang kaya tuan, 8,000 dinar. Aku sedekahkan semuanya sebelum senja. Aku bebaskan 26 hamba perempuanku, 23 hamba lelaki aku miliki. Aku wakafkan semua harta aku yang lain di jalan Allah. Aku berpuasa pada siang hari. Aku melakukan qiyam pada malam selama 40 tahun. Dan aku tidak berbuka puasa melainkan dengan segenggam kacang kuda. Bahkan aku juga menunaikan haji pada setiap tahun. Tetapi aku merasa sedih sekali, pada setiap tahun akan datang seorang lelaki alim seperti kamu dan menceritakan mimpinya sebagaimana kamu bermimpi, yang aku termasuk daripada kalangan penghuni neraka. Tuan-tuan, dalam hidup kita kadang-kadang ada satu mistake yang kita buat yang Allah sangat murka. Apatah lagi satu kesilapan itu terkait dengan ibu dan ayah kita. Maka hati-hati tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini tuan-tuan, berbuat baktilah kepada ibu dan ayah kita. Sedaya mungkin, salli ala sayyidina Muhammad, berbuat baiklah pada ibu dan ayah kita. Itu kunci dia tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan selayaknya orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita mendapat pandangan wajah paling manis daripada, salli ala sayyidina Muhammad, wajah kita, anak dia, yang dia besarkan, yang kita minum daripada susunya, yang kita makan daripada suapan tangannya. Tak ada orang yang patut dapat kemuliaan melainkan ibu dan ayah kita, insya-Allah, daripada sisi kita, insya-Allah. Tuan-tuan, sebagai penutupnya, saya lagi sekali ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita share video ni sebanyak mungkin. Salli ala sayyidina Muhammad. Setiap daripada kita, salli ala sayyidina Muhammad, ada satu soalan ni tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad, daripada Sarimah binti Jantan. Nah, jika kita pernah derhaka pada ibu ayah semasa mereka hidup, kemudian setelah mereka meninggal baru anak tersedar bertaubat, semua amalan dibuat dan berdoa supaya pahala itu sedekahkan. Bagaimana kita nak tahu Tuhan terima ataupun tidak? Tuan-tuan, yang pertamanya apa kita kena buat bila kita melakukan kesilapan dalam hidup kita, kemudian kita hanya menyedari kesilapan selepas ibu ayah kita meninggal. Apa kita buat tuan-tuan? Kita banyakkan ibadat, kita melakukan kebaikan, kemudian kita meninggalkan kemaksiatan, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita hadiahkan kepada ibu dan ayah kita. Kita perbanyakkan sedekah kepada mereka, kita banyakkan wakaf kita niatkan kepada ibu dan ayah kita. Kita buat sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah menerima dia, dan sebagai dia salah satu daripada salli ala sayyidina Muhammad, jalan untuk Allah mengampunkan kesilapan yang telah kita lakukan terhadap ibu dan ayah kita. Selain itu, banyakkan berdoa, mohon keampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan, lagi sekali saya nak minta pada tuan-tuan untuk tolong share video ini sebagai usaha kita untuk memperkenalkan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan Yayasan Budi Ihsan Malaysia juga merayu lagi sekali kepada orang ramai untuk turut sama-sama membantu menghulurkan derma bagi memastikan golongan asnaf yang tercicir serta orang yang ditimpa musibah mendapat pembelaan yang sewajarnya. Tuan-tuan, ada nombor akaun dekat bawah tu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh klikkan di post kita tu, ada dia punya link dia yang tuan-tuan boleh klik. Dan tuan-tuan, saya bagi pihak diri saya mohon ampun dan maaf seandainya penyampaian saya ini ada kekurangan, ada kesilapan. Dan saya ucap terima kasih, jutaan terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang baik untuk diri saya dan manfaat yang baik kepada semua yang menyaksikan video ini pada hari ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjadi anak yang soleh di dunia hingga akan menjadi manfaat yang sebaiknya kepada kita nanti di akhirat, insya-Allah. Dan cukup sekadar itu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.